Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Teo Kee Fong, Pegawai Sains Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Bera. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada setiap 1 hingga 7 Ogos dengan membawa tema yang berlainan setiap tahun. Bagi tahun ini, tema yang dipilih adalah Lindungi Penyusuan Susu Ibu, Tanggungjawab Bersama, di mana ia memfokuskan kepada kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan serta mengekalkan usaha melindungi, mempromosi serta menyokong penyusuan susu ibu. Walaupun pandemik COVID masih melanda di Malaysia, lindungan dan sokongan penyusuan susu ibu jangan kita lupa. Sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun ini, pihak kesihatan mengadakan ceramah atas talian bertajuk Pemakanan Sihat untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan. Berikutan ceramah atas talian yang akan dilangsungkan nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertai pertandingan kuis atas talian. Pemenang dengan markah kuis tertinggi akan menerima hadiah misteri yang menarik. Selain itu, e-sijil kehadiran akan diberikan kepada semua peserta. Dengan ini, selamat menonton slide yang akan dibentangkan ini. Pemakanan sihat untuk 1000 hari pertama kehidupan. Apakah yang dimaksudkan dengan 1000 hari pertama kehidupan? Ia adalah bermula pada hari pertama anak dalam kandungan sehingga ulang tahunnya yang kedua, iaitu anak dalam kandungan selama 270 hari dicampur dengan tahun yang pertama 365 hari dicampur lagi dengan tahun kedua 365 hari, iaitu 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini adalah penting? Ini disebabkan 1000 hari pertama kehidupan ini juga dikenali sebagai waktu keemasan kerana tempoh ini sangat kritikal bagi tumbuh saraf, perkembangan mental dan fizikal serta kesihatan anak agak risiko pelbagai penyakit tidak berjangkit seperti diabetes dan hipertensi dapat dikurangkan di kemudian hari. Kekurangan zat pada tempoh ini tidak dapat dibaiki di masa kehidupan selanjutnya. Oleh itu, apakah yang anda boleh lakukan semasa hamil? Pastikan anda mendapat pemeriksaan awal sebelum 12 minggu kandungan, menjalani pemeriksaan mengikut temu janji yang disarankan, mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang semasa hamil, mendapat maklumat mengenai penyusuan susu ibu serta mengikut nasihat penjagaan kesihatan yang telah diberikan. Secara fisiologinya, setiap wanita yang hamil akan mengalami peningkatan berat badan. Ini adalah penting untuk memastikan ibu bertenaga dan sihat sepanjang kehamilan, dapat menambung keperluan nutrisi untuk perkembangan dan kesihatan janin dan bersiap sedia bagi penyusuan susu ibu kelak selepas bayi dilahirkan. Saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah berbeza bagi setiap wanita dalam kategori BMI yang berbeza. Bagi mereka yang kurang berat badan, jumlah saranan peningkatan berat badan sepanjang kehamilan adalah minimum 12.5 kilo hingga maksimum 18 kilo. Bagi normal berat badan adalah 11.5 hingga 16 kilo. Berlebihan berat badan adalah 7 hingga 11.5 kilo. Manakala bagi ibu yang obes, saranan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah minimum 5 hingga maksimum 9 kilo. Ibu boleh berisiko jika peningkatan berat badan adalah di luar saranan sihat. Antara masalah yang mungkin dialami oleh ibu tersebut adalah masalah diabetes masa kehamilan, kekurangan mikronutrien, masalah anemia, risiko pre-eclampsia, kelahiran bayi pramatang, kurang berat semasa lahir atau secara cesarean. Ini adalah cara pengiraan indeks sistem tubuh atau dalam bahasa Inggeris adalah Body Mass Index BMI. Kita boleh dapatkan bacaan BMI dengan berat dalam kilogram bahagi dengan tinggi dalam meter sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, jika berat adalah 62 kilo dengan tinggi adalah 1.6 meter, kita dapatkan BMI dengan 62 bahagi dengan 1.6 bahagi lagi sekali 1.6. Untuk dapatkan bacaan sebanyak 24.2 kg per meter square. Ini menunjukkan bacaan BMI ini adalah normal berat badan.
Pengiraan BMI ini adalah berdasarkan berat badan sebelum kehamilan. Apakah kesan jangka panjang peningkatan berat badan kurang semasa hamil? Peningkatan berat badan kurang semasa hamil boleh menyebabkan satu putaran di mana wanita hamil yang kurang nutrisi mempunyai lebih tinggi risiko mengalami masalah kematian semasa lahir, bayi lahir kurang berat, bayi dengan tahap kesihatan yang rendah. Bayi ini jika membesar, mempunyai masalah perkembangan mental dan fizikal yang terganggu. Seterusnya, bila mereka menjadi remaja atau wanita, mereka mempunyai risiko lebih tinggi mempunyai masalah kesihatan. Remaja atau dewasa wanita dengan masalah kesihatan ini mempunyai lebih tinggi risiko juga menjadi wanita hamil yang kurang nutrisi dan seterusnya. Kitaran ini akan berlanjutan. Kesan jangka panjang juga boleh berlaku di kalangan wanita yang mempunyai masalah peningkatan berat badan berlebihan semasa hamil. Untuk kehamilan yang pertama, peningkatan berat badan yang berlebihan semasa hamil boleh meningkatkan BMI, isi lemak di bahagian visceral. Sekiranya wanita ini selepas bersalin dan tidak mengembalikan berat badan ke asalnya sebelum kehamilan kedua, wanita ini boleh berlaku masalah BMI kehamilan, peningkatan berat badan yang berlebihan semasa hamil, masalah jisim lemak berlebihan dan lemak di bahagian visceral yang berlebihan. Seterusnya, wanita ini boleh mengalami masalah yang lebih tinggi dalam mengalami masalah metabolik seperti penyakit kencing manis semasa hamil, preeclampsia, hyperkolesterolemia. Jika berat badan juga tidak dikembalikan selepas bersalin dan wanita ini mengalami masalah berlebihan berat badan atau obes, sekiranya wanita ini meningkat usia, BMI, isi lemak dan lemak di bahagian visceral akan terus menaik, di mana ini boleh meningkatkan risikonya mengalami masalah kencing manis jenis 2, penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung, atau masalah tekanan darah tinggi atau stroke dan juga risiko sindrom metabolik yang lain. Secara ringkasan, sekiranya peningkatan berat badan semasa hamil ini lebih daripada saranan, risiko adalah ibu berisiko mengalami masalah diabetes semasa hamil, ibu susah untuk menurunkan berat badan selepas bersalin, risiko komplikasi semasa proses bersalin atau risiko melahirkan bayi makrosomia, iaitu bayi dengan berat badan lahirnya lebih daripada 4 kilo. Ibu dengan masalah EGWG, iaitu peningkatan berat badan semasa hamil yang berlebihan ini juga berpotensi untuk mendapat pelbagai penyakit kronik di masa akan datang dan ini berisiko menjejaskan tahap kesihatan mereka sekiranya bercadang untuk hamil lagi. Oleh itu adalah penting untuk setiap wanita untuk mencapai saranan peningkatan berat badan sepanjang kehamilan. Seperti yang telah diterangkan pada slide yang sebelum ini, setiap wanita dalam kategori BMI berbeza mempunyai jumlah peningkatan berat badan sepanjang kehamilan yang berbeza. Okey, kita ulang semula. Untuk yang mereka yang kurang berat badan, saranan peningkatan berat badan sepanjang kehamilan adalah 12.5 hingga 18 kilo. Untuk normal berat badan adalah 11.5 hingga 16 kilo. Untuk mereka yang lebih berat badan adalah 7 hingga 11.5 kilo. Manakala untuk mereka yang dah dalam kategori obes adalah minimum 5 kilo hingga maksimum 9 kilo. Untuk mencapai saranan peningkatan berat badan sepanjang kehamilan ini, semua kategori wanita dalam BMI berbeza ini disarankan untuk mencapai peningkatan berat badan sebanyak 0.5 hingga 2 kilo untuk 12 minggu yang pertama, iaitu trimester pertama. Untuk trimester kedua dan ketiga, iaitu minggu kehamilan untuk 13 hingga 40, jumlah saranan peningkatan berat badan adalah berbeza. Dan saranan ini adalah berasaskan mingguan
Untuk mereka yang kurang berat badan, saranan peningkatan berat badan mingguannya adalah secara purata 0,5 kilo. Untuk normal berat badan adalah 0,4 kilo. Untuk yang berlebihan berat badan adalah 0,3 kilo. Dan untuk yang obes adalah 0,2 kilo per minggu. Okey. So, jurat adalah berbeza untuk setiap BMI yang berbeza. Sebagai contoh, untuk mereka yang kurang berat badan, saranan peningkatan secara mingguan lepas 13 hingga 40 minggu adalah 0,5 kilo seminggu. Julat adalah minimum 440 gram hingga maksimum 580 gram per minggu. Sama juga untuk mereka yang normal berat, lebih berat badan dan obesiti mempunyai julat yang berbeza ikut kategori masing-masing. Tuan boleh lihat pada jadual ini untuk saranan anda masing-masing. Untuk mencapai peningkatan berat badan yang disarankan, pemakanan sihat semasa hamil jangan ditinggalkan. Ramai ibu hamil beranggapan bahawa mereka perlu makan secara double, iaitu 2 kali ganda daripada apa yang mereka makan sebelum hamil. Konsep ini adalah salah. Sebenarnya pemakanan sihat semasa hamil adalah lebih kurang sama dengan apa yang mereka makan sebelum hamil, iaitu waktu makan utama 3 kali, iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Bagi mereka yang hamil pada 12 minggu yang pertama, mereka boleh tambah lagi sekali snack sihat yang bernilai 80 kalori sahaja untuk minum pagi. 80 kalori ini adalah lebih kurang sama dengan sesendok nasi atau sekeping roti atau 3 keping biskut. Untuk mereka yang hamil pada trimester kedua, iaitu 13 hingga 28 minggu kehamilan, mereka boleh tambah 2 kali snack sihat dengan jumlahnya 280 kalori. 280 kalori ini adalah lebih kurang sama dengan 1 set sandwich dan 1 gelas susu. Manakala untuk trimester ketiga pula, mereka boleh tambah sebanyak 3 snack sihat di antara waktu makan dengan jumlah kalori snack sihat tersebut adalah sebanyak 470 kalori. Itu adalah lebih kurang sama dengan 2 gelas susu dan juga 1 set sandwich. Konsep pinggan sihat iaitu suku-suku separa yang ditunjukkan dalam gambar raja di sebelah kanan merupakan panduan pengambilan makan pada setiap kali waktu makan. Untuk mengamalkan amalan pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh ini, anda boleh isikan suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain, isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain, dan seterusnya isikan separuh pinggan anda dengan buah dan sayur. Untuk sarapan, untuk makan tengah hari dan juga untuk makan malam. Ini adalah 4 contoh set makanan yang berasaskan konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku pertama terdiri daripada nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubian. Suku kedua ikan, ayam, daging dan kacang, dan separuh pinggan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, anda juga dinasihatkan untuk hadkan makanan segera, makanan tinggi garam, gula dan juga berkafein seperti kopi, teh dan minuman berkola. Anda digalakkan untuk membagaikan makanan daripada bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan penutur setiap hari. Ini adalah contoh snack sihat yang disarankan seperti sandwich daging dengan sayur-sayuran, tahu sumpat, kacang kuda rebus, salad dan ayam cincang, dan elakkan snack yang tidak sihat seperti makanan segera, kek atau pastry manis, biskut manis,
dan minuman tinggi gula dan kafein. Inilah tip pemakanan untuk ibu hamil sehat. Pertama, amalkan konsep pinggan sehat suku-suku separuh untuk waktu makan utama, iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Tambah snack berkhasiat penuh nutrien 1 hingga 3 snack setiap hari, iaitu 1 snack untuk trimester pertama, 2 snack untuk trimester kedua dan 3 snack untuk trimester ketiga. Contoh snack berkhasiat penuh nutrien adalah sandwich telur salad, tahu sumbat, kacang lembut direbus, susu, salad dan lain-lain. Kedua, ambil berbagai jenis bitirin, protein, sayur dan buah untuk keperluan nutrien mencukupi semasa hamil. Dan ketiga, kurangkan pengambilan makanan dan minuman tinggi gula, makanan segera dan minuman tinggi kafein. Secara rumusan, 7 nasihat pemakanan ibu hamil adalah: pertama, ketahui saranan peningkatan berat badan berasaskan BMI sebelum hamil. Kedua, makan mengikut konsep pinggan sehat suku-suku separuh bagi setiap waktu makan utama. Ketiga, makan ikan, daging, ayam, telur dan kacang mengikut saranan setiap hari. Keempat, hadkan pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam. Kelima, ambil suplemen zat besi, asid folik, vitamin B kompleks dan vitamin C seperti yang disarankan oleh klinik. Keenam, semasa hamil keperluan kalori ibu adalah bertambah. Oleh itu, ambil snack berkhasiat penuh nutrien 1 hingga 3 snack mengikut keperluan sehari. Dan akhirnya, ketujuh, sekiranya mempunyai masalah peningkatan berat badan di luar jurat disarankan, bila dapatkan nasihat selanjutnya daripada anggota kesihatan. Seterusnya, setelah anak dilahirkan, apa yang perlu anda lakukan? Pertama, bayi dan kanak-kanak perlu menerima pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kedua, bayi diberi susu ibu dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran. Ketiga, bayi disusui dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai umur kurang-kurangnya 2 tahun. Makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Penyusuan susu ibu adalah sangat penting kerana ia adalah pilihan terbaik untuk bayi dan anda. Semua ibu digalakkan menyusukan anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan atau dikenali sebagai penyusuan susu ibu secara eksklusif. Eksklusif atau sepenuhnya ini bermaksud tiada sebarang minuman atau makanan lain diberikan kepada bayi selain susu ibu dalam masa 6 bulan pertama. Ini bermakna dari lahir hingga berumur 6 bulan, bayi diberi susu ibu sahaja. Tidak perlu air atau susu tambahan dan tidak perlu makanan pelengkap. Selepas 6 bulan, ibu tersebut dinasihatkan untuk meneruskan penyusuan susu ibu sehingga bayinya mencapai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu dimulakan semasa anak berumur 6 bulan. Inilah polisi kebangsaan kita. Penyusuan susu ibu adalah penting demi kesihatan bagi kedua-dua ibu dan juga bayi. Antara kebaikan kepada bayi adalah susu ibu merupakan pemakanan unggul yang memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kedua, melindungi bayi daripada jangkitan penyakit. Ketiga, mengurangkan risiko alahan, urinary onset diabetes, obesiti dan darah tinggi. Keempat, tersedia pada bila-bila masa, tidak perlu sebarang penyediaan. Kelima, kandungan susu ibu berubah mengikut keperluan bayi. Manakala kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu pula, pertama, mengurangkan risiko kanser payudara dan beberapa jenis kanser ovari. Kedua, mengurangkan risiko patah tulang pinggu apabila meningkat usia, iaitu osteoporosis. Ketiga, membakar lemak badan yang tertumbuh semasa hamil dan mengembalikan bentuk badan asal ibu. Keempat, mempercepatkan pengecutan rahim selepas bersalin dan melewatkan ketasangan kek. Kelima, boleh menjarakkan kehamilan. Dan keenam, merapatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi.
Ini adalah perbandingan komposisi susu ibu dengan susu formula. Selalunya ibu-ibu akan terikat dengan iklan susu formula di mana susu formula boleh membekalkan pelbagai mineral, vitamin, lemak, DHA, ARA, karbohidrat, protein dan air kepada bayi untuk perkembangan pertumbuhannya. Tetapi apa yang ibu tak tahu adalah sebenarnya susu ibu boleh membekalkan lebih khasiat berbanding dengan susu formula di pasaran. Selain daripada zat-zat yang dibekalkan yang ada pada susu formula, susu ibu juga membekalkan zat yang berlebihan kepada bayi, iaitu antibody, hormon, antivirus, anti-alergik, antiparasit, faktor pertumbuhan dan enzim di mana semua ini tidak dapat dijumpai di mana-mana susu formula. Dan zat ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Itulah sebab susu ibu merupakan pemakanan yang unggul bagi bayi. Oleh itu, semua ibu dinasihatkan untuk menyusukan anaknya sebaik sahaja bayi dilahirkan. Penyusuan yang awal adalah penting untuk memastikan kejayaan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Kedua, untuk memastikan bayi mendapat kolostrum dengan cepat kerana bayi baru lahir mempunyai naluri hisapan yang kuat, iaitu routine reflex. Kolostrum adalah cecair pertama yang berwarna kekuningan dan pekat. Ia dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Tetapi walaupun sedikit, ia adalah sesuai dengan saiz perut bayi yang baru lahir. Kerana saiz perut bayi baru lahir hanya lebih kurang 20 ml sahaja, iaitu lebih kurang sama dengan saiz 40 tin. Kolostrum, walaupun dalam kuantiti yang sedikit, ia mempunyai berbagai khasiat. Yang pertama, kolostrum merupakan imunisasi pertama untuk bayi. Ia juga mengandungi antibodi, vitamin A, faktor pembesaran dan mempunyai laxatif, di mana ini boleh membantu cegah jaundice, iaitu masalah kuning di kalangan bayi. Selain itu, ibu-ibu dinasihatkan untuk menyusukan anaknya secara on demand. On demand membawa maksud mengikut kehendak bayi. Ini adalah penting untuk mengekalkan penghasilan susu dan merangsang pengeluaran susu dengan cepat, mengurangkan bengkak payudara, bayi mencapai berat badan yang sihat dan bayi boleh mendapat imunisasi. Untuk menjayakan penyusuan susu ibu secara on demand atau mengikut kehendak bayi, kita perlu tahu apakah tanda-tanda bayi ingin menyusu. Janganlah kita menunggu bayi menangis, menunjukkan muka gelisah atau mukanya menjadi merah. Kerana ini adalah isyarat lewat yang menunjukkan bayi dah sangat lapar dan kita perlu pujukkan dia sebelum disusukan. Ini boleh menyukarkan proses penyusuan susu ibu. Para ibu perlu susukan anaknya sekiranya anaknya menunjukkan tanda-tanda berikut. Isyarat awal yang menunjukkan bayi lapar adalah seperti bayi bergerak-gerak, bayi membuka mulut, menjelirkan lidah, mengecap bibir atau bayi memusingkan kepala dan tercari-cari. Manakala isyarat pertengahan yang menunjukkan bayi sangat lapar adalah bayi menggeliat, bayi meningkatkan pergerakan fizikalnya dan bayi memasukkan tangan, jari atau selimut ke dalam mulutnya. Apakah tanda-tanda bayi sudah kenyang? Biasanya bayi akan melepaskan payudara ibu dengan sendiri selepas mereka berasa kenyang. Tetapi ada juga setengah bayi akan terus menghisap dengan perlahan sehingga tertidur. Tambahan pula, ibu perlu menyusukan bayi di sebelah payudara sehingga habis sebelum memberikan payudara yang sebelah lagi supaya bayi mendapat susu akhir, iaitu high milk, yang kaya dengan nutrien serta meningkatkan penghasilan bekalan susu.
Biasanya penyusuan susu ibu mengambil masa lebih kurang 20 minit, setengah jam atau lebih lama lagi. Oleh itu, posisi bayi yang betul adalah penting untuk memastikan keselesaan mereka. Posisi ibu yang betul adalah bayi boleh disusukan sama ada ibu duduk atau baring mengikut keselesaan ibu. Sebagai contoh di gambar raja sebelah kanan, ibu boleh susukan anaknya sama ada dengan mendukung silang, mendakap atau berbaring. Manakala untuk posisi bayi yang betul, 4 perkara yang penting adalah pertama, badan bayi selari. 2, badan bayi rapat ke badan ibu supaya bayi dibawa ke payudara. 3, bayi diampuh sepenuhnya dengan kepala, bahu dan seluruh badan untuk bayi baru lahir. Dan keempat, bayi menghadap ke payudara ibu dan hidung bayi bertentangan dengan payudara. Untuk memastikan penghasilan susu badan yang berterusan dan bayi mendapatkan susu badan yang secukupnya, cara pelengkapan penyusuan yang betul adalah penting. Anda boleh rujuk gambar raja di sebelah kanan dengan memastikan pertama, mulut bayi terbuka luas. Kedua, bibir bawah melengkung keluar. Ketiga, dagu bayi menyentuh payudara ibu. Dan keempat, lebih banyak areola iaitu kawasan gelap sekeliling pusing kelihatan di atas mulut bayi berbanding di bawah mulut bayi. Dan jangan lupa, hisapan yang berkesan adalah pipi bayi kena kelihatan kembung atau penuh. Yang kedua, terdengar bunyi hisapan yang perlahan dan dalam serta bunyi menelan. Seterusnya, kita bincangkan apakah mitos dan fakta penyusuan susu ibu. Mitos pertama, susu awal yang dihasilkan selepas bersalin adalah susu basi kerana ia kelihatan kekuningan dan pekat. Faktanya adalah susu awal yang dihasilkan mengandungi kolostrum yang perlu untuk pertumbuhan bayi. Mitos kedua, ibu perlu minum susu untuk menghasilkan susu. Faktanya adalah ibu perlu menyusu mengikut kehendak bayi dan mengamalkan pemakanan seimbang bagi menghasilkan susu. Dalam makanan yang seimbang, susu adalah salah satu makanan yang disarankan. Mitos ketiga, susu payudara kanan untuk makanan, susu payudara kiri untuk air. Faktanya adalah kedua-dua belah payudara menghasilkan kedua-dua susu awal dan susu akhir. Susu awal iaitu formil mengandungi lebih banyak air, manakala susu akhir high milk mengandungi lebih banyak protein dan lemak. Oleh itu, ibu perlu menyusukan bayi di sebelah payudara sehingga habis sebelum memberikan payudara yang sebelah lagi supaya bayi mendapat susu akhir high milk yang kaya dengan nutrien serta meningkatkan penghasilan pegalan susu. Mitos keempat, payudara bengkak adalah tanda susu banyak. Sebenarnya payudara bengkak adalah tanda posisi dan perlengkapan yang salah dan penyusuan yang tidak kerap. Mitos kelima, payudara kecil tanda susu sedikit. Faktanya adalah saiz payudara tidak mempengaruhi penghasilan susu. Dan akhir sekali, mitos keenam, bayi perlu diberikan air kosong juga. Faktanya, bayi bawah umur 6 bulan yang menyusu susu ibu tidak memerlukan air kosong. Ini disebabkan susu badan mengandungi 88% air. Jika ibu menyusukan anaknya secara eksklusif, bayi yang berumur 6 bulan yang pertama tidak memerlukan air kosong sebagai tambahan walaupun dengan cuaca yang panas. Seterusnya, apakah makanan pelengkap yang sesuai untuk bayi dan kanak-kanak? Mesej utama dalam pemakanan sihat bayi dan kanak-kanak adalah pertama, kepentingan susu ibu. Kedua, makanan pelengkap pada usia 6 bulan. Ketiga, kuantiti makanan yang cukup mengikut umur. Keempat, perkenalkan berbagai jenis makanan. Kelima, ubah tekstur dan cara penyediaan makanan. Keenam,
tingkatkan kekerapan pemberian makanan mengikut umur. Ketujuh, pemberian makanan secara responsif. 8, amalkan keselamatan makanan yang baik. Dan kesembilan, pemakanan semasa sakit. Kenapa anak saya perlu makan makanan yang seimbang dan berbagai? Makanan yang seimbang dan berbagai adalah penting untuk memastikan anak kita memperolehi tenaga dan nutrien yang berterusan, mengekalkan fungsi sistem tubuh, melindungi daripada jangkitan penyakit dan juga mengurangkan risiko kurang zat makanan. Seperti dalam pemakanan dewasa, bayi dan kanak-kanak juga memerlukan pelbagai makanan yang terdiri daripada kumpulan makanan bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging, ayam, ikan, telur dan kekacang, serta susu dan produk penusu. Ini disebabkan setiap kumpulan makanan membekalkan zat yang berlainan. Sebagai contoh, untuk kumpulan makanan bijirin dan hasil bijirin dan ubi-ubian, ia merupakan sumber karbohidrat dan serat, vitamin B dan mineral. Kumpulan ini merupakan tenaga utama untuk diet harian. Manakala untuk kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan, ia merupakan sumber vitamin, mineral dan serat, vitamin A, C dan folic acid. Ini adalah penting untuk mencegah jangkitan penyakit dan sembelih. Manakala untuk kumpulan daging, ayam, ikan, telur dan kekacang, ini adalah sumber protein utama, mempunyai zat besi, zinc, vitamin B kompleks. Bagi kekacang pula, ia adalah tinggi serat dan magnesium. Kumpulan makanan ini adalah penting untuk pertumbuhan dan membaiki tisu badan. Untuk kumpulan susu dan produk penusu pula, ia merupakan sumber kalsium utama, protein, vitamin A, D, B12 dan juga mineral. Makanan ini adalah penting untuk menguatkan tulang dan gigi. Akhirnya, jangan lupa untuk tambah lemak atau minyak dalam menu harian bayi dan kanak-kanak. Ini disebabkan lemak adalah sumber tenaga. Selain itu, ia boleh membantu penyerapan vitamin A, D, E, K yang larut lemak. Tetapi, untuk garam dan gula kita perlu elakkan dalam penyediaan makanan anak. Untuk mengamal cara pemakanan sihat, kita juga perlu jaga waktu makan anak. Amalkan waktu makan yang tetap, iaitu 3 hidangan utama, sarapan, makan tengah hari dan makan malam, serta 2 hingga 3 snack sihat setiap hari. Elakkan memberi snack sebelum waktu makan utama. Ini adalah tekstur dan cara penyediaan makanan mengikut peringkat umur. Untuk bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan, mereka memerlukan makanan yang puree atau dilecek atau makanan separa berbejal. Bagi bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan, mereka memerlukan makanan yang dicincang, dipotong kecil atau makanan jejari. Bagi kanak-kanak yang berusia 1 hingga 3 tahun, mereka boleh mengambil makanan keluarga atau makanan dipotong dengan kecil atau tanpa tulang. Pertukaran tekstur makanan ini adalah penting untuk memastikan perkembangan gusi rahang gigi yang sihat pada masa yang sama untuk memastikan bayi dan anak kita mendapat zat yang sepenuhnya. Ini adalah contoh menu bayi yang berusia 6 hingga 8 bulan. Seperti orang dewasa, bayi yang berusia 6 hingga 8 bulan juga memerlukan 3 kali waktu makan utama, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, dilengkapkan dengan 2 kali snack sihat untuk minum pagi dan minum petang. Sukatan untuk makanan utama adalah 1 sendok bubur dilengkapkan dengan setengah susu teh minyak sayuran atau margarin dan 1 sudu makan sawi atau lobak merah yang dilecek dan 1 sudu teh ayam dipisah. Untuk minum pagi atau minum petang, kita boleh bagi bayi 1 sudu makan petik. Jika anak kurang berat badan, kita perlu tambah kekerapan makan utama kepada 4 kali sehari.
dan tambah lagi setengah butir minyak dalam hidangan utamanya. Untuk menu bayi berusia 6 hingga 8 bulan, kita jangan tinggalkan susu ibu. Susu ibu perlu diteruskan mengikut kehendak bayi. Ini adalah contoh menu 9 hingga 11 bulan. Sama juga mereka memerlukan 3 kali makan utama iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Snack sehat diberikan di antara waktu makan iaitu minum pagi dan minum petang. Sebagai contoh, sukatan untuk makanan utama adalah 1,5 sendok bubur nasi pekat dilengkapkan dengan setengah susu teh minyak sayuran dan margarin, 2 susu teh ikan dan 2 jenis sayuran yang berlainan warna, iaitu 1,5 sudu makan bayam dan 1 sudu makan labu kuning. Jika anak kekurangan berat badan, kita boleh pelbagaikan makanan jari yang padat dengan nutrien, tukar tekstur kepada yang lebih kasar dan pekat untuk memberi kalori yang lebih tinggi dan tambah lagi setengah susu teh minyak dalam hidangan utama. Jangan lupa, susu ibu harus diberikan mengikut kehendak bayi juga. Ini adalah contoh menu untuk kanak-kanak yang berusia 1 hingga 3 tahun. Kanak-kanak dalam golongan ini biasa dah boleh menikmati makanan keluarganya dan makanan mereka adalah lebih pelbagai berbanding dengan bayi yang berusia bawah 1 tahun. Makanan mereka tidak lagi bergantung kepada makanan yang cair seperti bubur. Sekarang mereka dah boleh menikmati selain daripada nasi adalah mi, pun, keja, roti, pasta, digiring sarapan pagi, benda dibuat dengan tepung, kuih-kuih, ubi-ubian dan banyak lagi. Sama juga mereka memerlukan 3 kali makan utama iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam dan juga minum pagi, minum petang, minum malam sebagai snack di antara waktu makan. Jika anak kurang berat badan, kita boleh cuba tambah kalori dalam makanan dengan kaedah menggoreng, celup tepung, salut telur atau satuan lemak. Jadikan menu anak anda lebih sihat. Menu yang biasa seperti nasi sesendok, telur goreng sebiji, kicap 2 sudu besar dan air sirap 1 gelas sebenarnya boleh dijadikan lebih sihat. Sekiranya kita boleh gantikan kicap 2 sudu besar tu kepada sup sayur 1 mangkuk kecil dan buah tempikai 1 potong. Air sirap tidak perlu. Kita boleh gantikan dengan susu 1 gelas. Ini boleh jadi menu yang lebih sesuai dan lebih sihat kepada kanak-kanak yang sedang membesar. Untuk snack pula, kita boleh jadikan menu anak lebih sihat dengan gantikan nugget ayam kepada bergetir ayam, donat berkrim kepada muffin pisang, teh-o kepada susu atau jus buah-buahan. Dengan ini, anak-anak yang gembira dan sihat dapat dipupuk melalui pemakanan yang baik. Ribuan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah melengkapkan ceramah atas talian ini. Sebelum mengakhiri ceramah ini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah menjawab soalan kuis yang diberikan dalam link untuk memenangi hadiah menarik serta mendapatkan e-sijil kehadiran. Dengan ini, saya akhiri ceramah ini dengan tayangan video daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang kepentingan pengambilan iodin. Sekian, terima kasih. Tahukah anda kekurangan zat iodin boleh memberi impak yang besar terhadap kesihatan? Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti sedikit namun amat penting dalam memastikan badan berfungsi secara optimum untuk meningkatkan taraf kesihatan. Kekurangan zat iodin boleh menjejaskan tahap kesihatan di pelbagai peringkat usia. Kesan kepada ibu hamil, mudah letih dan lesu, goiter dan hypothyroidisme. Kesan kepada janin atau bayi, keguguran, kematian bayi dalam kandungan, kecacatan, kurang berat lahir. Kekurangan zat iodin juga boleh menjejaskan kualiti kesihatan ibu selepas bersalin. Kanak-kanak yang mengalami gangguan kekurangan zat iodin boleh menjejaskan kualiti kesihatan mereka seperti masalah IQ rendah dan pembesaran terjejas seperti bantut. Dewasa, goiter,
keletihan, lesu berpanjangan yang menyebabkan rendah produktiviti kerja, peningkatan berat badan, keguguran rambut dan kulit kering. Setiap individu perlu memastikan pengambilan zat iodin mencukupi melalui pengambilan pelbagai jenis makanan kaya zat iodin terutamanya ikan, sotong, udang, rumpai laut, daging dan telur. Pengiodinan garam secara universal di Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pengambilan zat iodin oleh setiap lapisan masyarakat dengan mewajibkan semua garam kegunaan isi rumah dengan berat 20 kg dan ke bawah perlu ditambah dengan zat iodin. Untuk menjamin kesihatan, pastikan pengambilan garam anda tidak melebihi 1 sudu teh setiap hari.